Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terbukti Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan kerajaan yang ada sekarang ini bukanlah seperti yang dilaung-laungkan oleh pembangkang. Yang dilaung-laungkan oleh pembangkang itu lebih kepada hasutan dan lebih kepada fitnah. Ini karena salah seorang mufti yang paling terkenal di Malaysia, yaitu Dr. Mazza, beliau mengakui kerajaan ini sahaja yang berani buat himpunan kutuk Israel secara terbuka. Bayangkan, Dr. Mazza, mufti Perlis, berani mengistihar, berani mengakui bahwa hanya kerajaan ini saja yang berani buat himpunan kutuk Israel secara terbuka. Makna kata, kalau ada orang kata mereka yang terpaling Palestin, itu hanya masuk bakul angkat sendiri, yaitu mengangkat atau sendiri membuat pengiktirafan, bukan orang yang iktiraf. Tapi kali ini mufti sendiri yang mengiktiraf. Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin mengakui hanya kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sahaja yang berani menganjurkan himpunan mengutuk secara terbuka negara haram Israel. Beliau yang dikenali dengan panggilan Dr. Mazza itu berkata, walau apapun andaian dibuat pihak lain tentang himpunan pembebasan Palestin, kerajaan berani mengambil risikonya, terutama risiko dari negara luar. Kita hendaklah akui bahawa majlis seperti ini tidak dibuat setakat ini oleh mana-mana negara Arab, walaupun 5% katanya. Hanya kepimpinan negara yang berani sahaja boleh menganjurkan acara seperti ini yang mengutuk secara terbuka negara haram yang dilaknat itu, katanya. Acara dan kenyataan terbuka seperti ini boleh mengundang reaksi lobi Yahudi di timur dan barat. Apapun andaian pihak lain, sama ada tujuan politik atau selainnya, risikonya tetap ada dan pihak kerajaan berani mengambilnya. Kebaikannya juga besar untuk pembentukan pemikiran dan sikap rakyat kita, katanya di Facebook malam tadi. Dr. Mazza antara individu dilihat hadir pada himpunan semalam menyertai ribuan lagi rakyat Malaysia bagi menyampaikan mesej bahawa Malaysia mengutuk pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dan menyokong Palestin. Dr. Mazza percaya kita boleh berbeza pandangan dengan kerajaan dalam hal-hal lain, tapi tidak dalam hal ini. Sokongan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10 dalam isu ini hendaklah diberikan supaya nada tegas dan bantahan ini jelas sampai ke seluruh dunia, katanya. Tiada negara lain yang seberani ini dalam sikap terhadap isu Palestin. Alhamdulillah, kata mufti Perlis itu lagi. Kata seorang tokoh gerakan Islam di Jordan ketika menasihati saya semasa usia 20-an dahulu, niat pemimpin baik atau buruk terserah kepada diri mereka. Namun, kebaikan yang jelas kelihatan kita ambil manfaatnya, ujar beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, laungan ribuan yang hadir mendapat sambutan luar biasa di Axiata Arena. Lebih 10.000 orang yang hadir, walaupun telah diboikot oleh kepimpinan, beberapa pemimpin daripada pembangkang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Secara pribadi saya terkejut apabila ada ajakan memboikot himpunan bebaskan Palestin yang diadakan di Stadium Axiata semalam. Sangat mengejutkan bagaimana mereka sanggup mengajak orang ramai memboikot himpunan tersebut. Walhal himpunan itu ialah himpunan yang mana memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Dan yang lebih malang lagi, ianya turut dianggotai ataupun disertai oleh geng-geng pembangkang, termasuk Wan Ahmad Faisal. Beliau seakan-akan menganggap himpunan tersebut
tidaklah benar, hanya benar apabila pembangkang yang buat. Menurut Norman Ridwan, bersatu dan PAS macam budak-budak. Hasut orang boikot himpunan Palestin. Pemuda Bersatu dan PAS berjuang untuk Palestin atau PAS. Hasut boikot himpunan Palestin macam budak-budak. Wan Faisal dan Ahmad Fadli Sari menyeru boikot Perhimpunan Solidariti Palestin. Mengejutkan kita sebagai umat Islam, katanya. Nampak tidak profesional, tidak islamik dan malah seperti budak sekolah. Ingatkan, cukup sekadar permusuhan politik, tetapi demi Islam kita boleh bersatu. Namun ia tidak berlaku dan bukan sahaja tidak mengajak orang ramai menghadiri, lebih teruk dari itu mengajak umat Islam memboikot. Busuk dan jahat hati mereka. Pandangan peribadi jelas, mereka ini bukan berjuang untuk Palestin, tetapi tunjuk terpaling Palestin hanya untuk political mileage. Inilah yang dinamakan penunggang agama habis, rosak pemikiran bangsa Melayu. Kononnya, Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim tidak tegas dalam isu Palestin, sedangkan saya tidak lihat Muhyiddin memberi komen yang lantang kepada Israel, sama ada waktu menjadi Perdana Menteri, apatah lagi waktu menjadi pembangkang. Samalah macam Hamzah Zainuddin sendiri, sebagai ketua pembangkang sepi sahaja dalam isu-isu Palestin. Tapi Perdana Menteri ke-10 juga difitnah liberal. Permusuhan tidak berkesudahan hinggalah hilang nilai insan dan hilang semangat sesama Islam. Tragedi berlaku di Terengganu 30 tahun dahulu muncul kembali. Tidak boleh solat Imam UMNO, tak makan sembelihan UMNO dan bermacam-macam lagi. Kini bila mereka perlahan-lahan pengaruh melebar, kita sudah nampak bahawa negara ini akan menuju kepada pemerintahan Khawarij. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana parti itu mengetuai kerajaan nanti. Pastinya siapa yang tidak bersama mereka dengan kuasa yang ada, lebih teruk umat Melayu di negara ini berpecah. Sebenarnya bukan cara pemberian maklumat atau penerangan di media sosial untuk menyedarkan orang Melayu bahawa fahaman Khawarij ini bahaya. Fahaman Khawarij ini ada formulanya. Mungkin anda ingat dengan menguasai medsos, sama ada di Facebook dan TikTok, kerajaan akan menguasai bangsa Melayu. Jelas ia satu kesilapan yang sangat besar. Nak pulihkan manusia yang sudah terhayal dengan candu agama, bukan menerusi perang di media sosial. Ia seperti manusia yang sudah dirasuk, mana boleh marah-marah sahaja. Kena ruqyah baru dia sedar. Samalah dengan mereka yang sudah terhasut dalam kalangan pengundi atas pagar. Mereka ini terhasut hingga perasaan benci kepada bangsa-bangsa lain semakin menebal. Yang kita tulis atau penerangan di TikTok sekadar untuk ilmu atau penerangan kepada pengundi putih, mereka yang tidak berpihak sahaja. Dengan ilmu atau knowledge yang kita dapat, boleh bantu untuk berhadapan dengan sesiapa yang mahu berhujah. Dengan pengetahuan diberikan, boleh bantu dia berikan penerangan kepada kawan, keluarga dan anak-anak, atau juga sebagai pendinding dari dihasut hingga terasuk. Apapun, kita perlu selamatkan bangsa Melayu ini dari diperbodohkan hingga menjadi ekstremis, kata penulis ini, iaitu Norman Ridwan. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu Bersatu dan PAS macam budak-budak hasut orang boikot himpunan Palestin. Bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa jam, Zahid Hamidi tersasul menyebut hidup Israel ini permohonan maaf dan juga pendedahan dan pencerahan daripada Timbalan Perdana Menteri Malaysia Zahid Hamidi. Beliau memohon maaf kerana tersasul menyebut hidup Israel. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi hari ini memohon maaf secara tidak sengaja. Selepas secara tidak sengaja melaungkan sokongan untuk Israel
semasa himpunan pembebasan Palestin yang diadakan di Axiata Arena, Bukit Jalil, Kuala Lumpur malam tadi. Katanya, kesilapan itu berlaku ketika dia penuh bersemangat menyatakan dukungan terhadap isu perang yang melanda di Timur Tengah. Dalam kegairahan dan rasa penuh semangat tadi, saya memohon maaf atas kekilapan saya dalam berbicara, kata Zahid Hamidi. Namun, hati yang tulus ikhlas ini tetap membara untuk melaungkan bebas Palestin, hidup Palestin dan merdeka Palestin, katanya di Facebook. Malam tadi, Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapannya di hadapan kira-kira 10.000 hadirin mau mengatakan bahawa Malaysia terus memberi sokongan kepada Palestin. Namun, dia tersilap dengan menyebut Israel. InsyaAllah, rakyat Malaysia, pelbagai agama dan kaum akan terus memberi dukungan kepada perjuangan rakyat Israel, insyaAllah, katanya. Kesilapan itu disebut dengan jeritan orang ramai ketika mereka cuba membetulkan kesilapan Ahmad Zahid Hamidi dan seorang memberitahu yang dia melakukan typo. Ahmad Zahid juga tersilap menyebut hidup Israel ketika mengetuai laungan selepas itu sebelum membetulkannya dengan menyebut hancur Israel dan hidup Palestin. Saudara-saudara sekalian, ada pelbagai reaksi daripada netizen berkaitan dengan kesilapan Zahid Hamidi ini. Walau bagaimanapun, seperti yang dikatakan oleh Zahid Hamidi, beliau di dalam keadaan yang sangat gairah dalam semasa melaungkan semangat atau menunjukkan semangat beliau ketika dia penuh bersemangat menyatakan dukungan terhadap isu perang itu yang menyebabkan beliau tersilap cakap. Dalam kegairahan dan rasa penuh semangat, saya memohon maaf, kata Zahid Hamidi, atas kekilafan saya dalam berbicara, katanya lagi. Dan dengan hati yang tulus ikhlas dan tetap membara untuk melaungkan bebas Palestin, hidup Palestin dan merdeka Palestin, katanya di Facebook. Sekurang-kurangnya Zahid Hamidi telah pun mengakui kesilapan itu dan telah pun memohon maaf. Jangan sampai ada pemimpin yang tidak mau mengaku salah. Namun demikian, ada banyak suara-suara sumbang di luar sana yang menulis memohon supaya Zahid Hamidi letak jawatan. Tetapi saya secara pribadi tidak setuju dengan tuntutan letak jawatan itu hanya kerana tersilap laung tidaklah membuatkan beliau sebenarnya menyokong Israel. Malam tadi, Zahid Hamidi di hadapan kira-kira 10.000 hadirin mau mengatakan bahawa Malaysia akan terus memberikan sokongan kepada Palestin. Namun dia tersilap dengan menyebut Israel. Ayat yang menjadi gurauan dan juga kecaman di media sosial ialah apabila Zahid Hamidi menyebut insyaAllah rakyat Malaysia, pelbagai agama dan kaum akan terus memberi dukungan kepada perjuangan rakyat Israel, insyaAllah, katanya. Itulah ucapan dan ayat yang telah menjadi gurauan dan kecaman kepada Zahid Hamidi. Kesilapan itu disambut dengan jeritan orang ramai ketika mereka cuba membetulkan kesilapan Ahmad Zahid Hamidi dan seorang memberitahu yang dia melakukan typo. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Adun Rembia kini dalam masalah yang besar apabila UMNO telah sah menuntut 100 juta kepada beliau. Namun demikian, ada satu laporan dalam berita harian online menyebut didakwa dapat duit sertai PAS. Ini jawapan Adun Rembia. Saudara-saudara sekalian, sebelum ini Akmal Saleh telah memberikan amaran kepada Adun Rembia bahawa beliau kini kena terpaksa mengusung tim Milo untuk meminta bantuan daripada sekutu beliau yang baru, iaitu PAS, untuk dapat membayar RM100 juta yang kini terpaksa ditanggung oleh beliau. Ada netizen kata itu memang balasan yang setimpal untuk Adun Rembia kerana mengkhianati UMNO. Apapun alasannya, mereka tidak boleh terima. Selain daripada itu, alasan Adun Rembia mengatakan bahawa tindakan UMNO tidak memenuhi
Manifesto dalam pilihan raya baru-baru ini menjadikan beliau mengambil tindakan untuk lompat parti tidak boleh diterima oleh netizen. Mereka kata itu hanya alasan semata-mata. Dia telah menandatangani aku berjanji apapun yang terjadi beliau tidak akan lompat parti dan bersedia dikenakan tindakan denda 100 juta ringgit kalau lompat parti. Kali ini isunya ialah didakwa dapat duit sertai PAS. Ini jawapan Adun Rembia. Wah, saya pun tertunggu-tunggu apa jawaban Adun Rembia tentang isu dan juga dakwaan ini. Kira-kira 3 minggu yang lalu, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hasan mengumumkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia di Melaka, Datuk Muhammad Jailani Khamis yang digantung keahlian dalam UMNO sah menyertai PAS. Penyertaan Muhammad Jailani ke parti itu berkuat kuasa Jun tahun lalu menjadikan komposisi pembangkang di Dewan Undangan Negeri Melaka bertambah 3 kerusi, meningkat berbanding 2 wakil selepas pilihan raya umum negeri Melaka pada tahun 2021. Isu yang tercetus adalah status Adun Rembia itu sama ada tertakluk kepada akta anti lompat parti. Taqiyuddin memberi alasan Muhammad Jailani menyertai PAS sebelum akta berkenan diluluskan Dewan Undangan Negeri Melaka pada 31 Julai 2023. Tentang dia lompat parti, tertakluk pada akta atau tidak, itu sekarang tidak menjadi masalah. Kerana apapun yang dia buat, dia tetap menjadi pembangkang dan tidak ada apa-apa perubahan pun dalam status kerajaan negeri Melaka. Tetapi Adun Rembia dia tidak akan terlepas langsung dalam denda 100 juta ringgit yang telah beliau setujui dalam tanda tangan aku janji ketika dipilih menjadi calon pilihan raya UMNO baru-baru ini. Muhammad Jailani yang telah menang dalam pilihan raya umum ke-14 atas tiket PKR dan beliau antara 4 Adun Pakatan Harapan melompat menyokong Barisan Nasional bagi mengambil alih pentadbiran negeri pada Mac 2020. Beliau dilaporkan dipecat PKR sebelum menyertai UMNO dan bertanding semula mewakili Barisan Nasional pada PRN 20 November 2021. Adun itu bagaimanapun digantung keahlian UMNO selama 6 tahun selepas syor lembaga disiplin pada September 2023 kerana menyertai aktiviti pembangkang. Rabu lalu, Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajri Disuki berkata Majlis Kerja Tertinggi UMNO parti memutuskan mengambil tindakan undang-undang terhadap Muhammad Jailani bagi menuntut ganti rugi dan pampasan 100 juta ringgit. Tuntutan itu diputuskan selepas wakil rakyat berkenan didakwa melanggar perjanjian perwakilan calon BN bagi PRN ke-15 Melaka yang ditandatangani di hadapan pesuruhjaya sumpah dan saksi. Malam tadi ketika berucap pada ceramah umum unit daerah mengundi UDM Maranto menjelang pilihan raya kecil Dewan Negeri di sini, Muhammad Jailani mengulangi alasannya meninggalkan UMNO. Beliau juga menafikan menerima imbuhan kewangan dengan menyertai parti diterajui Tan Sri Abdul Hadi Awang. Orang kata masuk PAS dapat duit dapat sengsara ada kerana diugut dengan saman 100 juta ringgit yang boleh menyebabkan saya bankrupt, katanya. Muhammad Jailani turut memberi alasan penyertaannya ke dalam PAS kerana kecewa dengan pimpinan UMNO dan disebabkan kerjasama bekas partinya itu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim serta DAP. Untuk memaksa saya berkawan dengan DAP, saya sangat sensitif dan disebabkan itu saya keluar menyertai PAS, katanya lagi, dan turut menegaskan prinsip perjuangannya berteraskan agama dan bangsa tidak boleh dijual beli. Netizen kata itu alasan semata-mata. Apa pula komen anda untuk isu kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.